sebagai bahasa kebangsaan sudah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Dalam Perkara 152 dinyatakan semua urusan rasmi dan majlis rasmi mengutamakan penggunaan bahasa Melayu. Apabila bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan, maka ia memikul dua tugas besar, iaitu bahasa pentadbiran dan bahasa penghantar pendidikan. Pemartabatan bahasa Melayu diperkukuhkan dengan pengukuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada 18 Mei 1970 yang telah menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi dalam sistem pendidikan negara. Selain itu, bahasa Melayu bahasa utama di Malaysia. Lebih 250 juta orang penutur di seluruh dunia. Jumlah negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi atau nasional telah digunakan pakai oleh 4 buah negara, iaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Lebih-lebih lagi, bahasa Melayu juga menjadi bahasa kelima dituturkan selepas bahasa Inggeris, Perancis, Cina dan Arab. Bahasa Melayu kini mencapai kedudukan yang tinggi sebagai bahasa moden, iaitu bahasa ilmiah, bahasa kebudayaan dan bahasa kesusastraan yang bermutu Melayu. Secara perkembangan bahasa Melayu dapat meningkatkan ketamadunan kita. Pada masa ini, wujud perang maya yang mengatakan bahasa Melayu bahasa dari Indonesia. Walaupun kita tahu bahasa Melayu berasal dari Kesultanan Johor di Riau. Oleh itu, penting bagi kita melahirkan bangsa Malaysia bertamadun tinggi yang sanggup memperjuangkan nilai-nilai ketamadunan universal yang luruh dan murni. Semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, bahasa Melayu telah dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar ilmu sebagaimana diwatabakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Pindaan tahun 1967 menzahirkan dasar bahasa kebangsaan yang dinobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bertitik tolak daripada tindakan itu, bahasa Melayu menjadi lambang kewujudan bangsa dan berfungsi sebagai bahasa perpaduan rakyat serta wasilah pembangunan negara apabila berperanan sebagai saranan komunikasi pentadbiran dan pengurusan dalam berbagai urusan rasmi di Malaysia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu terbagi kepada 3 peringkat, iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Kemajuan bahasa Melayu kuno terbukti apabila bahasa Melayu mampu menjadi lingua franca serta bahasa dalam pentadbiran. Penemuan batu-batu bersurat. Sebagai contoh, batu bersurat di Kedukan Bukit Palembang 683 sebelum Masihi telah menjadi bukti kepada wujudan bahasa ini. Seterusnya, bahasa Melayu klasik yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab kerana penyebaran agama Islam secara meluas di Nusantara. Penggunaan bahasa Melayu klasik ini juga boleh dibuktikan melalui penemuan batu-batu bersurat, sebagai contoh penemuan batu bersurat di Kuala Berak, Kuala Terengganu. Akhir sekali, bahasa Melayu moden ini berasaskan pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah bin Abdul Qadir Mushrik. Abdullah Mushrik membuat pembaharuan dalam bahasa Melayu melalui karya-karyanya, sebagai contoh karya Kitab Adab Segala Raja-Raja Melayu dalam Segala Negeri 1837. Tuntasnya, perkembangan bahasa Melayu ini melalui berbagai fasa atau peringkat dan diakhiri dengan peringkat bahasa Melayu. Pertama, bahasa Melayu adalah bahasa termudah sekali, bahkan lebih mudah dari bahasa Arab. Hal ini telah disahkan oleh warga asing yang mempelajari bahasa ini. Kedua, bahasa Melayu adalah bahasa tersopan sekali. Bahasa kita
telah dibina sekian lama untuk tujuan ini. Seorang pakar bahasa Melayu menyatakan bahasa kita ini telah mengalami evolusi yang panjang sehingga terbentuk suatu bahasa yang indah dan sopan. Ketiga, bahasa Melayu mempunyai kosakata yang banyak hingga kan penuturnya sendiri tidak mengetahui kesemua kosakata bahasa mereka. Terakhir, bahasa Melayu merupakan bahasa bangsa, bukan penjajah yang mempunyai bilangan penutur yang ramai. 152 memperuntukkan bahwa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu timbul selepas peristiwa 13 Mei 1969 untuk menggalakkan orang bukan Melayu menggunakan bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu ini semakin jelas dalam perlembagaan melalui perkara 10 yang menjadikan bahasa Melayu adalah antara perkara sensitif yang dilarang daripada dibahaskan di tempat terbuka atas tujuan keselamatan dan ketentraman awam. Begitu juga dengan kedudukan sebagai bahasa rasmi bagi tujuan kerajaan baik, kerajaan kebutuhan maupun kerajaan negeri, dan termasuk apa-apa tujuan untuk sesuatu kuasa awam hendaklah menggunakan bahasa Melayu kecuali atas beberapa perkara yang diberikan oleh undang-undang seperti yang termaktub dalam Seksyen 4 atau latihan kepada umum. Kepentingan sejarah bahasa Melayu kepada umum karena bahasa Melayu memainkan peranannya sebagai bahasa pengantar di setiap sekolah dalam sosio budaya antara kaum sama ada secara resmi dan tidak resmi. Menurut Akta Pendidikan 1961 yang menegaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di setiap sekolah. Pada tahun 1950, laporan jawatan kuasa bernas penting bahasa Melayu dalam kepimpinan sistem pendidikan bersifat kebangsaan sebagai pencapaian perpaduan. Laporan ini bertujuan untuk menyiasat dan memperbaiki sistem pendidikan bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu bertambah baik apabila wujudnya Nyata Razak pada tahun 1956 yang menegaskan bahwa bahasa Melayu mesti diajar di setiap semua sekolah dan diwajibkan salah satu pembelajaran mustahak untuk mendapat sijil rendah dan sijil pelajaran kebangsaan dan mencadangkan semua jenis sekolah menengah kebangsaan wajib mengajar bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mengapa sejarah bahasa Melayu penting kepada umum dan perlu diberi perhatian adalah kerana bagi membuktikan identiti teguh sebagai rakyat Malaysia dalam diri kita. Yang kedua adalah bagi membezakan bahasa Melayu dari bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagi mewujudkan rasa bangga dan minat para pelajar dari etnik-etnik yang lain untuk bahasa Melayu. Terdapat 5 pihak yang memainkan peranan dalam memetabatkan pendidikan bahasa Melayu. Yang pertama ialah peranan pelajar dalam memetabatkan bahasa Malaysia, di mana mereka melibatkan diri dalam bidang penulisan ilmiah dan aktiviti ilmu seperti seminar, pembentangan kertas kerja, pidato, forum, simposium, dan pelbagai aktiviti melibatkan perbincangan soal jawab, penerangan, dan taklimat. Yang kedua ialah peranan media massa, di mana mereka menggunakan bahasa Melayu dalam kebanyakan siaran. Yang ketiga ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu telah digunakan dalam berbagai bidang termasuklah undang-undang, kejuruteraan, sains dan teknologi, ekonomi, perbankan, insurans, dan sebagainya. Menerbitkan buku-buku pengisytiharan dan glosori dalam bahasa Malaysia yang mencukupi berbagai bidang. Peranan yang keempat ialah sektor swasta. Peka dan menganjurkan lebih banyak kegiatan bahasa di luar negara seiring dengan promosi perniagaan atau produk masing-masing. Papan-papan tanah dan iklan yang mempromosikan satu produk haruslah menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam semua urusan resmi. Dan yang kelima ialah peranan guru dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan pertama sebagai seorang pelaksana, guru telah dipertanggungjawabkan untuk menjayakan dasar kerajaan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Peranan yang kedua ialah guru perlu meningkatkan profesi perguruan dengan menguasai pengetahuan. Di sini saya akan menyatakan 4 langkah yang boleh memartabatkan pendidikan bahasa Melayu. Yang pertama ialah memansuhkan sekolah bina-guna. Yang kedua ialah menerbitkan buku, seni dan kandungan dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga ialah memperkasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang terakhir, menguatkuasakan bahasa Melayu dalam penyiaran dan pengumpulan. Aktiviti yang boleh dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar mencintai bahasa Melayu antaranya program Nilam, di mana masyarakat dapat meningkatkan kualiti kosakata bahasa. Dengan aktiviti ini, masyarakat tidak akan lupa akan bahasa ibunda tersebut. Sebagai contoh, masyarakat boleh baca buku bahasa Melayu untuk meningkatkan lagi kosakata mereka dalam berbahasa Melayu. Selain itu, melalui bacaan
surat khabar, bahasa Melayu juga boleh menolong masyarakat dalam meningkatkan diri dan mencintai akan bahasa Melayu. Aktiviti yang kedua iaitu berita harian. Melalui aktiviti pembaca berita juga dapat menarik minat masyarakat untuk mencintai akan bahasa Melayu. Sebagai contoh, menonton berita dapat mengajar masyarakat tentang pentingnya keyakinan dalam penggunaan bahasa Melayu semasa bertutur. Bahasa Melayu telah termaktub dalam Perlembagaan Negara sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia. Namun pelaksanaan dan pengajarannya tidaklah semudah yang dijangka. Perubahan demi perubahan yang berlaku turut membawa bersama isu dan cabaran terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pendidik. Keadaan mungkin menjadi lebih mencabar bagi guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah-sekolah dalam kawasan bandar, terutamanya bandar-bandar besar. Bahasa Melayu seolah-olah dianggap sebagai bahasa yang rendah nilainya dalam kalangan murid dan juga ibu bapa sendiri. Malahan, ramai yang berasa malu dan kekok untuk bertutur dalam bahasa Melayu walaupun mereka merupakan penutur jati bahasa tersebut. Terdapat juga murid-murid yang terpaksa belajar bahasa Melayu kerana kehendak sistem pendidikan, terutamanya peperiksaan sijil pelajaran Malaysia yang mewajibkan calon-calonnya lulus dalam bahasa Melayu. Mungkin juga sekadar keperluan untuk mendapat beasiswa bagi melanjutkan pelajaran ke Menara Garin. Tidak ada langsung rasa cinta akan bahasa yang pernah menjadi bahasa lingua franca suatu ketika dahulu. Masyarakat bandar kini yang semakin mementingkan bahasa Inggeris turut menyebabkan pengajaran bahasa Melayu semakin tercabar. Anak-anak ini telah dididik sedari kecil oleh ibu bapa untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Sehubungan dengan itu, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa kedua dan tidak penting. Mereka lebih selesa untuk bertutur dengan rakan-rakan menggunakan bahasa Inggeris walaupun ketika pengajaran bahasa Melayu. Isu pengajaran bahasa Melayu juga turut dikaitkan dengan kekurangan guru yang bukan pilihan bahasa Melayu. Pakar bahasa Melayu, Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim berpendapat masih banyak guru yang tidak dapat mengajar bahasa Melayu dengan baik. Sekiranya situasi ini berlarutan, maka usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sukar untuk dilaksanakan. Sebaliknya lahirlah masyarakat yang semakin meminggirkan bahasa ibunda. Bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu mula-mula disarankan dalam laporan Razak 1996 dan kemudian dipukuh dalam laporan Abdul Rahman Talib 1960. Terbukti, kini bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu apabila digunakan sepenuhnya di Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Apakah dengan pencapaian tersebut mencerminkan masa depan yang gemilang bagi bahasa Melayu? Jawapannya mungkin ya atau mungkin tidak, bergantung kepada persepsi individu yang melihat persoalan ini. Terkadang, kedengaran suara sumbang yang mengatakan bahasa Melayu tidak mampu menjadi bahasa ilmu. Pada hakikatnya orang itu sendiri yang tidak mampu menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bukan sebaliknya. Bahasa yang canggih dikata bahasa ilmu, bahasa bagi budaya tinggi dan lebih tegas lagi bahasa bagi sains dan teknologi. Peningkatan ilmu dan profesionalisme dalam sesuatu bidang itu haruslah seiring dengan peningkatan keterampilan wahana itu sendiri, yakni bahasa. Banyak orang berfikir bahasa itu jatuhnya di tempat kedua dan pertamanya ilmu itu. Persepsi ini perlu diubah. Bahasa itu juga satu ilmu dan sejarah membuktikan banyak ahli yang melahirkan pemikiran dan ciptaan baru menguasai ilmu dan bahasa sebagai satu entiti yang terpadu. Kita sebenarnya memiliki bahasa yang berkembang dan dinamis dalam menghadapi apa juga cabaran yang bakal datang. Seharusnya tidak timbul lagi krisis kepercayaan terhadap bahasa Melayu.